Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami, rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati lagi saya muliakan Puan Sabariah selaku penganjur sahabat pencinta Al-Quran SPAQ. Seterusnya barisan moderator, pihak pentadbiran pengurusan SPAQ dan seluruh yang dikasihi seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan buat selamanya marilah kita merapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan rahmatnya kita berkumpul semula lagi sekali pada pagi ini, pagi yang ke-26 Syakban, yang mana insya-Allah lebih kurang lagi 4 hari kan, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, lebih kurang lagi 4 hari lah. InsyaAllah ibu-ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan Allah sampaikan kita ke dalam Ramadan nanti, insyaAllah. Amin. Dan bukan sekadar kita masuk je, tapi juga kita minta Allah anugerahkan kita paling kurang 2 sifat ni yang saling memerlukan. Kalau tak ada sifat ni satu pun, kita tak dapat menikmati keindahan ibadah dalam bulan Ramadan. Kita masuk Ramadan tu, kita dapat juga untuk berpuasa ke, buat sekadar yang boleh kan, tapi tak rasa maksimum kebaikan kita akan dapat. Iaitu 2 sifat, iaitu kemampuan dan kemahuan kan, kudrah dan juga iradah. Bila kekuatan ataupun kemampuan tu ada dan kemahuan pun ada kan, barulah kita dapat melaksanakan apa jua jenis ibadah dalam Ramadan kan. Tapi bila contoh satu kurang, kemampuan tu ada tapi kemahuan tak ada, orang yang dia ada kekuatan nak baca Quran, nak berqiyam, nak sedekah, boleh dibuat, tapi dia memilih tak nak buat, dia tidak berkehendak, maka akhirnya dia tak akan buat lah kan, tak jalan juga. Atau mungkin puasa pun sendiri, dia boleh nak puasa tapi dia memilih tak nak puasa, dan dia mungkin beranggapan orang tak tahu, tak apalah kan, dia mungkin beranggapan nanti saya qada lah, dia tak larat lah kerja direct food contohnya kan. Jadi dia mengambil enteng, memandang remeh berkenaan hukum puasa ni kan, padahal dia boleh puasa, dia ada kekuatan tapi dia memberikan alasan tidak berkehendak, maka tak jalan juga. Orang yang ada kemahuan tapi tak ada kemampuan, dia boleh nak buat, dia nak buat tapi dia tak boleh nak buat. Contoh orang yang tua nak puasa, yang uzur, kategori yang uzur ni, dia memang dia rasa dia nak buat, dia dah biasa buat semua kan,
Tapi bila dia buat-buat, dia tak dapat nak buat. Sebab dia tak ada kemampuan. Jadi tak jalan juga. Jadi dua-dua sifat dia saling berkaitan lah. Di mana kita harap saat kita dapat. Di mana salah satu tak ada pun kita tak dapat rasa dah kenikmatan tu kan. Apatah lagi bila kita kata dua-dua tak ada, itu lagilah menyedihkan. Mudah-mudahan kita ni dua-dua tu ada lah, insya-Allah. Kita masuk Ramadan bukan sekadar masuk, tapi dua-dua tu ada dan kita dapat sama-sama menjadikan Ramadan ni kita kata bubuk pahala kan, bulan untuk kita semangat beribadah, kita mengumpulkan pahala. Sebab bulan ni tak ada syaitan, dirantainya syaitan. Jadi inilah this is the time untuk kita sama-sama berubah kan, untuk jadi semakin baik, untuk kita menundukkan, menjinakkan nafsu tu kan, untuk kita buat banyak-banyak kebaikan. Sebab kelebihan tu, syaitan tak ada kan, gangguan tak ada, bisikan tak ada, hasutan tak ada. Jadi tinggal kita je lah nak kuatkan iman. Mudah-mudahan kita mampu melakukannya, insya-Allah. Jadi bimbang sekalian, kita terus masuk kepada perbincangan kita. Seperti mana yang kita dah sedia maklum, kita adakan secara bersiri kan. Jadi kita sambung pada pertemuan yang lepas, amalan sunnah yang kita tak habis lagi, iaitu pada amalan yang ke-10. Tajuk dia, menyediakan iftar bagi orang yang berpuasa. Okey, baik. Jadi saya kira kena cepat sikit sebab target sepatutnya hari ni dah habis dah CD kita ni, tapi sebenarnya banyak lagi tu. Tak apa, kita mungkin akan ringkaskan sebab saya target mungkin minggu depan tu kita dah habis lah. Sebab nanti kalau dah masuk Ramadan masih lagi bincang kan, jadi saya kira macam takut terlambat. So kita bincang cepat-cepat. Jadi untuk mencepatkan sikit proses kita, ibu-ibu sekalian, saya tak bacalah hadis lah. Saya dah share dalam slide. Jadi ibu-ibu sekalian boleh baca dalam slide sekadar rujukan lah. Saya terus kepada syarahan. Saya kena ringkaskan sikit lah sebab kita sebenarnya banyak lagi tu nak bincang. Saya kena cepat sikit lah. Okay, baik. So tajuk tentang amalan yang ke-10, menyediakan iftar bagi orang berpuasa. Dan hadis ni di depan, di mana kita sedia maklum antara galakkan kita ni, bila kita dengar orang berpuasa, kita cubalah bagi dia makan. Bagi dia juadah berbuka, bukan juadah sarapan. Sarapan tu itu merosakkan ibadah puasa dia kan. Jadi juadah berbuka puasa lah. Jadi berilah kepada dia ikut kemampuan, tak banyak pun sikit kan. Tak mampu buat sendiri, kita beli je lah bagi kan. Benda simple je, makan benda yang sesuai kan. Betul kadang orang suka amalkan bagi kurma ya, bagi kurma tu sebab biasa kurma ni makanan yang standard lah orang buka puasa kan. Jadi dan juga bersahur pun ada. Jadi orang bagi kurma ni dia macam kata sebenarnya bijak jugalah kan. Sebab dia nak senang, dia tak payah fikir panjang, tak payah masak apa semua. Dia bagi kurma dan biasa orang memang makan kurma ketika berbuka puasa. Jadi macam tu pun okey sebenarnya. Kita raikan contoh jiran yang di sekeliling, kan, jiran depan rumah sebelah, belakang ke tepi kan. Kita meraikan dia, kita pun berikan dia kurma ni kan, ataupun apa-apa jenis makanan. Terpulang pada kita masing-masing style kita. Ada orang dia suka bagi makanan yang dia masak. Hari tu dia masak apa kan, betul dia kongsi. Dia macam kata kat situ ada macam satu keserasian kan, dia makan apa, makanan tu lah dia makan oleh jiran dia. Ada orang suka macam tu, ada orang nak senang dia beli je bagi. Kalau nak lagi senang, tu saya sebut tadi kan, kita bagi cadangan. Kita bagi kurma je. Kan sekarang pun dah boleh bagi kalau nak senang. Kan maknanya kita bagi, kita pesan, dia ambil lah sikit ni makanan sikit. Nanti bolehlah buat buka puasa nanti Ramadan. Contoh kan. So sebenarnya itu satu benda yang sangat-sangat bagus yang kita kena buat. Kalau boleh bagilah, ambillah bahagian di surau masjid. Sebab yang datang surau masjid biasanya orang yang lebih tak mampu, kebiasaan. Itu sekarang ni pun kita tengok apa yang berlaku senario hari ni kan. Buka sekolah, lepas tu puasa dah. Lepas tu raya lagi. Macam kata berturut-turut dia punya satu macam bebanan dari sudut kewangan. Jadi orang yang memang mampu dan boleh handle tak apalah, alhamdulillah kan. Tapi kalau orang yang kurang berkemampuan, mungkin ialah isu duit tu mesti ada juga kan. Jadi kebarangkalian dia pun macam tak mampu sangat, tak mustahil dia akan bawa sekali family dia datang makan.
Jadi kita sebenarnya kita meraihkan orang-orang yang ialah sebenarnya open je, cuma yang lebih khusus datang tu orang yang tak berapa mampu lah. So kita ambil peluang, bagilah makan kepada dia dalam keadaan kita ambil bahagian dalam surah masjid, kan, maknanya pembahagian tu. Tapi kalau kata tak mampu, sebab ada yang saya lihat biasanya macam dibahagi kepada lot kan. So lot ni boleh kata biasanya saya tengok paling-paling RM50 lah ataupun RM100 satu lot satu hari kan. Jadi kita rasa macam mungkin banyak, mungkin dah penuh, mungkin jadi tak apa, bagilah kat jiran-jiran. Yang saya kira lebih murah, lebih kita mampu nak bagi kan. Paling-paling kurma kan, kurma yang elok sikit lah kan. Jadi bagi kan, kita pesan kat dia buatlah untuk jual dan berbuka kan. Ataupun tadi pun ada Kak Noh sebut tadi kan, iaitu bagi air mineral pun boleh sebenarnya, tak kisah pun apa-apa. Yang penting dia jadikan makanan tu sebagai untuk berbuka puasa. Cuma air mineral kalau setahu saya di surau masjid kebanyakan dah ada mesin penapis air. Kebanyakan saya pergi ni kan tengok, kalau kat sini lah tempat saya lah kan, selama KL, majoriti lah tempat memang ada penapis air. Jadi maknanya air tu mungkin, saya kira mungkin dia pakai kat situ lah kan? Ataupun mungkin juga dia ada beli air mineral. Jadi ala kulihal yang penting kita bagi je lah juadah tu kan, yang tak kisah terpulang. Yang penting kita jamu makan. Dan berbanding sahur, sebenarnya berbuka puasa lagi afdal. Sebab sahur ni tak tentu dia akan berpuasa. Contoh dia puasa kan, tapi contoh petang tu dia tak larat, dia pun buka puasa kan, ataupun mungkin puasa sunat. Hari ni contoh kan, dia puasa-puasa, tiba-tiba tengah hari tengok kawan makan, kawan ajak makan biryani contohnya, dia pun dah tercabar iman. Akhirnya dia mengorbankan puasa dia, bukan mengorbankan biryani tu, kan, mengorbankan puasa dia. Kalau dia bijak, dia ikut kawan dia minta bungkus, tu bijak dah sikit kan, makan dah malam. Tapi mungkin tak sedap dah kot, dah sejuk kan. Jadi tak apalah kan, puasa sunat boleh lah juga macam tu. Kalau puasa qada tak boleh kan. Jadi dia memilih nak berbuka. Kalau kita bagi ketika sahur tu, maka sekadar sahur je lah kan, dia tak puasa penuh, maka tak dapatlah kelebihan tu. Tapi kalau bagi makan ketika berbuka tu, itu meraihkan dia tu berpuasa. InsyaAllah dapatlah pahala puasa tu kan. Jadi sebab itu kita galakkan bagilah makan ketika berbuka puasa. Tak banyak pun tak apa, sikit. Tak mampu buat sendiri pun beli. Kan sebenarnya banyak lagi alternatif pilihan kita lah. So yang ke-10 ni kita cuba amalkan lah, paling kurang sekali lah dalam bulan Ramadan. Betul yang ke-11 membaca Quran, saya kira tak ada apa saya kita nak syarah. Cuma kita tahu bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Jadi sudah pasti bulan itu peristiwanya kita ingat Quran dan kita baca lah. Dan kalau boleh ibu sekalian, kita baca Quran ni, kita fahami jugalah maksud dia. Baca sikit-sikit lah, tak mampu semua bacalah sikit. Janganlah baca Quran semata-mata, maknanya tak faham maksud. Tak salah ke tak salah, tapi kita upgrade sikit lah kualiti pembacaan kita tu, kita faham sikit lah yang kita baca tu. Kan, tengok terjemahan. Tak semua pilih mana-mana ayat yang mungkin pendek, yang kita rasa nak tahu maksud, bacalah sikit. Sambil-sambil baca Quran, fahamkan maksud, barulah dapat intibar tu. Kalau hanya baca Quran je, kita okeylah bacalah kan, dapatlah pahala insya-Allah. Tapi kita tak meresap, kita tak faham apa yang kita baca kan. Jadi saya nak pesan, kita bacalah sikit maksud. Beruntung kalau orang yang faham Arab kan. Sebab tu saya juga suka tekankan bagi kita ni yang ada anak cucu ni kan, bagilah dia minat belajar ke arah agama kan. Nak belajar apa, tak jadi doktor ke peguam ke, jadilah, tapi biar orang yang ada kuat agama, core sikit lah agama. Kalau boleh kita bagi dia masuk sekolah-sekolah yang ada aliran agama yang khusus lah, bukan agama yang maknanya yang biasa, yang wajib tu, yang kata macam kalau SMK ni ada KAA kan, kelas aliran agama kan. Itu kan dia lebih khusus tu, lebih baik lah supaya dia dapat penekanan agama. Antara kelebihan dalam bahasa Arab, dia akan ditekankan supaya dia dapat menguasai kaedah. Paling kurang dibaca Quran, mana-mana ayat tu dia boleh faham juga maksud. Itu kelebihan sebenarnya kan. Sebab itu saya selalu pesan benda tu lah. Kita mungkin tak mahir, dah terlepas masa tu,
Tapi kita pastikan generasi akan datang melalui kita ni, anak cucu ni, mereka kuasai lah. Kan? Bukan suruh pergi ke arah agama secara sepenuh masa. Nak jadi apa jadilah kan. Apa dia minat tu dia teruskan. Tapi agama tu dia ikut sekali. Maknanya kekuatan agama tu ada. Bahasa Arab tu dia boleh kuasai. Paling-paling dia tak boleh cakap pun dia boleh faham. Bila baca Quran sebenarnya banyak ayat berulang. Yang kita baca-baca kalau boleh kita cuba, kita boleh faham. Tu yang lagi nikmat. Bila baca tu kita boleh menghayati maksud. Tak payah tengok terjemahan dah. Baca pun kita dah faham. Kita nak baca tu lah. Kalau boleh kan. Jadi kita ni pula pastikan Ramadan akan datang khususnya bila baca Quran, kita cuba fahamkan sikit. So kalau tak berapa faham kan, tengok terjemahan. Kalau orang dah faham tak ada masalah sangat. Dibaca tu dia dah boleh faham, dia dah boleh tahu maksud tu. Itu memang kita bersyukur lah kalau kita jadi macam tu kan. Tapi kalau tak jadi tak apa, bacalah sikit terjemahan. Sikit pun jadilah sekarang kita faham apa yang kita baca. Kita baca Quran, kemudian baca secara bertadarus. Ini saya kira tak payah kita nak terlalu detail pun sebab saya yakin dalam keluarga SPAQ ni insya-Allah kita ada grup tadarus kan. Bahkan saya kira bukan Ramadan je, memang dah ada grup tadarus kan. Yang saya perhatikanlah ada poster tentang tadarus. Jadi sangat-sangat bagus teruskan perkara itu dan khususnya Ramadan kita fokus pada tadarus. Khususkan tadarus tu lebih rancak sikit lah, lebih semangat. Kalau boleh khatam tu lagi bagus dalam sebulan Ramadan tu. Dan kalau kita lihat dalam hadis ni disebutkan Nabi sempat khatam ulang sebanyak 2 kali dalam ketika tahun Nabi wafat. Terakhir itulah sebelum masuk Rabiul Awal tu. Ramadan terakhir Nabi sempat untuk baca 2 kali. Maknanya 2 kali khatam. Yang waktu lain tu setiap tahun sekali dalam bulan Ramadan tu, sepenuh Ramadan. Jadi bila sekali kita ambil ini sebagai satu semangat, inspirasi. Tapi katalah tak sempat pun tak apa. Jadi kita rasa kalau tak habis tak dapat pahala baca Quran. Tak ada. Bila kita baca tu dah ada dah ganjaran tu insya-Allah kan. Cuma lebih baik kalau boleh tamat kan. Tak boleh tak apa, bacalah setakat mana yang boleh. Ya. Yang penting kita baca. Kemudian yang ke-13, qiyam. Kita biasa tahu amalkan tarawih dan satu lagi pesanan kita ibu sekalian, kalau boleh pastikan bukan setakat tarawih, pagi tu masa kita bersahur tu sempatkan sedikit paling kurang 1 solat. Solat pun paling kurang tahajud lah sebab malam tu dah tarawih dan kita dah banyakkan berdoa, semua witir pun dah settle kan. So pagi tu paling kurang bangun tidur tahajud lah. Ataupun nak solat lain pun terpulang. Tapi yang penting paling kurang sempatlah solat 2 rakaat. Paling kurang. Sebab kita bangun sahur. Biasa sahur ni kita bangun awal. Kan? Lagi-lagi kalau ibu-ibu yang masak kan. Lagi macam-macam nak kena masak. Anak pun mungkin ramai. Family pun besar. Biasa lagi bangun awal. Jadi kalau kita bangun awal untuk makan boleh. Takkan nak solat tak boleh. Kan kita bangun awal dalam keadaan nak qada hajat semua boleh. Takkan kita nak solat tak sempat, tak boleh kan. Jadi kita cuba praktik kan. Ni bulan Ramadan nak latih kita. Sebab kita boleh bangun setiap pagi awal. Kan, kita tahu kalau tak makan kita dah terlapar, nanti sakit susah kita nak tahan lapar kan. Akhirnya kita bangun. Kadang-kadang paksa bangun pagi. Kan, jadi maknanya boleh bangun awal daripada subuh. Jadi why not kita teruskan perkara. Why not kita masuk sekali juga beramalan bangun awal ni, selitkan satu lagi kita punya tanggungjawab, pastikan sempat solat. Jadi pesan baik-baik kepada diri kita jugalah, diri kita dan anak-anak cucu semua. Pesan baik-baik, kita bagi tahu kan, kalau adik boleh bangun kan untuk solat sahur, takkan tak boleh bangun untuk solat malam kan. Kenapa tak boleh teruskan dalam hari-hari yang lain? Kenapa nak bulan Ramadan je? Kita tak nak hipokrit, kita tak naklah sekadar berubah ni sebab Ramadan. Sebab nak puasa je tu kita paksa. Lepas tu habis puasa tu dah. Tak naklah macam tu kan. Kita ubah. Kita nak jadikan Ramadan ni bulan untuk mengubah kita. Target macam tu. So, kita amalkan tentang qiyam dan tak salah kita memilih tempat untuk kita berqiyam. Masa Ramadan, kita pilih tempat. Contoh, nak tarawih kan. Biasa kan dekat-dekat tempat kita ni banyak pilihan. Ada surau, ada masjid. Jadi tak salah memilih tempat. Contoh ada surau terdekat kita ni buat salat 20 rakaat.
Ada satu surau yang jauh sikit, dibuat 8. So kita ni nak dapat kelebihan yang ni, nak dapat ganjaran sepanjang malam. Jadi kita pun tak pergi yang dekat tu, pergi jauh sikit. Tak salah. Bukan kira makruh. Bahkan lagi digalakkan. Sebab apa? Kita memilih kerana kita nak beribadah. Kita memilih situ sebab kita nak dapatkan ganjaran ni. Imam buat 8, habis dengan witir sekali. Kita buat sama dengan imam, habis dengan imam. Kan? Jadi kita amalkan macam tu. Walaupun saya tak nafi daripada sudut mazhab kita memang menetapkan tarawih iaitu 20 rakaat. Berdasar kepada sunnah Khulafaur Rasyidin. Sama Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang kita tahu dah kisah masyhur buat 20 rakaat. Jadi sunnah khulafa itu diteruskan. Sebab itu disebut kalau tarawih mesti 20. Kan? Mesti 20. Yang kita buat 8 tu disebut istilah dia qiyam. Salat malam je, tak masuk kepada tarawih. Saya tak nafi lah. Dari sudut perbincangan ilmiah memang ada disebutkan. Tapi dari sudut praktikalnya, realitinya, tak semua orang, bahkan ramai orang tak, selain tak mampu pun, ataupun tak terbuat 20. Kan, nak kata mampu tu, mungkin mampu lah sebenarnya kan. Cuma tu lah, kita kata tak terbuat 20 tu kan, sebab banyak macam-macam halangan lah. Kita mungkin nak, ada tempat dia macam lambat sikit, betul kita pun mungkin ada urusan lain, kita pun mungkin ada kepentingan yang lain kan. Jadi biasa orang lebih memilih 8. Jadi itu praktikal yang saya perhatikan lah di kawasan sini, Masjid Islam KL. Majoriti buat 8. Yang buat 20 pun kita dah boleh agak habis 8, mula-mula saf tu 10 saf. Habis 8 rakaat, satu saf pun tak apa. Itu kebiasaannya lah. Mungkin tak semua tempat. Ada yang semangat sikit kan. Tapi kebiasaan macam tu lah punya senario. Maknanya ramai yang orang tak habiskan pun. Dia habis 8 tu dia balik dulu kan. Jadi tak boleh marah dia. Tak boleh kita nak salahkan dia pun. Sebab ni perkara sunat. Dia datang tu pun dah bersyukur dah sebenarnya. Kan? Jadi kita kata kat sini, kalau ada pilihan, ada yang buat 8, ada yang buat 20, tak salah pilih yang 8. Pergilah ambil buat yang 8, habiskan dengan 3 witir, dapatkan kelebihan. Diam sepanjang malam. Kan? Betul pagi tu bangun lagi, solat lagi malam. Pagi tu. Buat lagi yang mana boleh kan. Especially 10 yang terakhir lah. Kalau boleh 10 terakhir ni, kalau boleh buat 20 tarawih, kita cuba paksa sikit, kita cuba fokus sikit. 20 tarawih, 3 witir, pagi tu kita bangun, kita qiyam lagi. Kalau boleh kita fokuskan sikit lah, lebihkan sikit semangat tu kan, 10 terakhir. Sebab istilah dia kita memburu. Lailatul Qadar ni kita memburu. Kan, maknanya kita lebih bersemangat. Macam tu. Tapi kalau yang hari-hari lain jangan, bukan tak buat langsung lah, buat juga. Cuma macam normal lah, normal kan. Yang 10 yang terakhir tu dia macam kata agresif sikit lah, macam tu. Kan. So bila habis Ramadan, kesan dia masih dapat diteruskan. Maknanya apa yang kita buat sepanjang Ramadan tu sepatutnya boleh diteruskan. Itu antara tanda keberkatan Ramadan yang kita dapat. Jadi sebab itu, amalkanlah qiyam. Tadi pun ada yang komen bila 20 tinggal 2 sahur je lagi perempuan. Ini itulah mana-mana pun bila maknanya habis 8 je, masuk je rakaat yang ke-9 tu, solat yang kali ke-5 tu kan, 4 solat tu dah kira 8 rakaat. Solat kali ke-5 yang masuk rakaat ke-9 memang ramai akan keluar. Itu kita tak boleh nak halang, tak boleh nak marah, tak boleh sangka buruk kan, tak boleh nak kata mengutuk mereka, tak boleh lah. Tentang kita buat 20, kita nak mengutuk mereka, tak boleh. Sebab benda tu bukannya buat benda maksiat pun. Datang pun dah bersyukur dah. Kan, kita patutnya kita kena doa dia dapat istiqamah datang salat berjemaah. Itu yang penting tu. Jadi janganlah sampai kita stereotype lah memandang orang dengan pandangan yang negatif lah kan. Kan. Kita boleh buat alhamdulillah, kita fokus diri kita dah. Kan. Kalau orang buat salah, orang buat benda yang lara, maksiat, itu wajib tegur lah kan. Ini benda-benda yang sudah tak apalah. Janganlah terlalu sampai ada kita judge orang janganlah. Itu sangat bahaya, itu penyakit hati tu. Sangat bahaya. Baik, so ini yang ke-13, kita cuba amalkan. Yang ke-14, tinggal percakapan yang sia-sia. Tengok hadis ni sangat-sangat memberikan satu penegasan kepada kita.
di mana Nabi SAW menegaskan kan, man lam yada' qaula zur wala amal bih, orang yang tak meninggalkan ucapan yang dusta, yang kita kata apa ni, qaula zur, kata-kata yang tak ada manfaat, dan dia beramal dengan tu, pembohongan contohnya, dia beramal dengan, maka Allah pun falaisa lillahi hajatun, maka Allah pun tak berhajat ayyada' ta'amahu wa syarab, kama qala, hamba-Nya ni menahan ataupun meninggalkan makan dan minum. Maknanya hamba-Nya puasa, Allah pun tak nak. Kalau dia ni puasa tapi tak dapat jaga lidah, kan, tak dapat tinggalkan percakapan yang sia-sia, benda ni Allah pun tak ingin. Sebab asal maksud puasa tu kita dah sebut menahan diri. Jadi bukan tahan diri sekadar tahan lapar je. Bukan sekadar tahan lapar dahaga sahaja, tak. Dia tahan segala anggota badan daripada apa dua jenis perbuatan yang membawa kepada kelalaian. Itu sepatutnya. Jadi exactly semua anggota badan. So contoh mata, tak tengok benda yang bukan-bukan. Tertengok tu lain. So kita alihkan pandangan. Bersihkan jiwa. Bersihkan minda. Kan? Apa lagi? Tangan, tak buat benda-benda yang bukan-bukan. Kan? Kaki tak pergi ke tempat yang bukan-bukan. Macam tu lah. Setiap anggota badan tu kan kita mengawal. Sebab itu bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Kita panggil madrasah, sekolah. Tarbiyah kita ni semakin baik. Sebab tu dalam Ramadan paling penting lidah kita janganlah gunakan untuk perkara yang membawa kepada dosa. Dan paling senang pada hari ni, ibu sekalian, yang saya paling takut tengok adalah percakapan yang kotor, yang semakin dinormalisasikan pada hari ini. Kalau ibu bapa sekalian tahu ataupun dengar macam mana style budak-budak sekolah menengah, bahkan sekolah rendah pun dah ada yang start. Bila dah tahun 5, tahun 6 ni, dia dah pandai berjinak-jinak lah, bercakap dengan percakapan yang sangat kotor. Sangat kotor, yang saya dengar semakin hari semakin saya dengar. Sampai ada sekali tu geng yang datang masjid pun, yang datang masjid jenis muda sekolah menengah ni, yang saya nampak depan mata saya ni, sebelum dia masuk masjid baru azan maghrib, saya datang di sebuah tempat tu nak kuliah lah kan. Lepas tu masa tu hujan, saya daripada jauh, kita datang, kita tengah sidai baju hujan, tengah tukar baju spare semua kan. Lepas tu nampaklah dua kereta, dua kenderaan, satu motor lah. Motor ni budak sekolah menengah datang, dia parking motor tu, dia letak single stand tu, tapi dia duduk kat atas motor lah. Tu dia pegang handphone, dia main game. Okay, itu boleh terima lagi lah kan. Sekali dia pegang vape, itu dah saya dah terkejut sikit dah. Lepas tengok budak je tu, budak sekolah menengah tu, telah hamba depan dengan luar masjid je, mana depan masjid je. Depannya tu dia bercakap bawah sikit, so orang tak nampak sangat. Dia duduk, dia parking kat atas. Jadi dia buat macam tu. Datang seorang kawan dia pula. Lepas tu bila mereka borak tu, boleh dengar perkataan bodoh tu. Memang biasa lah. Apa dia sebut bodoh. Percakapan yang sangat kotor sebenarnya. Sangat-sangat jijik lah. Kan, perkataan macam ni yang sepatutnya orang tahu benda tu tak bagus. Kan, budak pun tahu. Tapi dah jadi biasa. So bila orang sebut bodoh pun jadi orang rasa macam tak terika. Macam dia rasa alah biasalah tu cakapan kan. Dah jadi macam tu. Dan ini sebenarnya menakutkan. Sebab orang bila dah normalisasi, orang dah biasa buat dosa kan, dia dah hilang rasa bersalah. Guilty tu tak ada. Kan? Jadi bila time-time puasa pun kalau masih bercakap macam ni, kan, maka dia termasuk dalam golongan yang ni. Dia tahan lapar dahaga pun, tapi tak boleh nak mengubah diri dia. Tak boleh nak mengubah sifat dia. Suka bercakap kotor, cakap lucah. Sebenarnya tak ada fungsi pun puasa. Dia puasa tu mungkinlah sah, tapi tak berfungsi. Tak mencapai matlamat. Tak mencapai pun takwa tu. Sebab simple, basic perkataan pun tak dapat nak kawal. So benda ni, bagi orang yang dah biasa cakap kotor, dia memang kena bermujahadah. Dia kena sedar diri dia, memang tak boleh cakap macam ni. Kan? Kita kalau dengar anak kita, cucu kita cakap macam tu, buatlah tindakan. Ambil tindakan yang kita kata, alah biasalah budak-budak. Ya, kita pun sokong sekali. Kan? Buatlah tindakan. Ini baru yang simple. Tak masuk lagi bab-bab yang lucah tu. Tak masuk lagi perkara-perkara yang lebih dahsyat,
yang berlaku pada hari ini. Yang berlaku khusus dalam kalangan generasi yang sedang membesar. Yang saya kira generasi alfa lah. Yang budak-budak sekolah rendah ni kira alfa kan. Jadi yang duk berlaku pada hari ni yang sebenarnya banyak benda yang pelik. Yang kita takut sebenarnya lah ibu sekalian. Jadi sebab itu pantaulah tentang diri kita pun sama, anak cucu pun sama. Kalau nampak apa-apa kesan buruk, ambil tindakan. Dan kita kata alah biasalah usah ada budak. Dan kita pun sokong. Sebab jangan biasakan apa jua maksiat daripada kecil. Kan? Semakin lama akan hilang rasa berdosa. Bila dah macam tu, kita akan jadi normalisasi. Jadi biasa buat dosa. Jangan, itu sangat bahaya. Masuk pada yang ke-15, doa witir. Baik, ini saya nak ringkas je. Doa ni kebanyakan kita mungkin tak tahu. Walaupun dia sabit dengan hadis yang sahih, sabit dalam kitab Al-Mu'tamad mazhab kita, tapi kita tak berapa biasa amal. Ni sebab saya perhatilah kan, tahun lepas saya pergilah beberapa tempat. Setiap malam tu ada tempat berlainan, ada tempat yang berulang. Jadi bila pergi tu, yang saya jadi imam, saya bacalah doa witir ni kan. Tapi bila kita tazkirah je, dengar imam lain yang solat, majoriti memang tak amal. Ada tempat tu saya kira 1 ke 2 tempat je yang amal. Yang lain majoriti tak amal. Memang dia tak tahulah. Sebab itu, kalau boleh kita yang dah tahu ni, kita amalkan lah doa witir ni. Kalau perlu ambillah gambar siap-siap. Mungkin tak jumpa dalam Google ke, susah nak jumpa ke apa kan. Ambil gambar siap-siap, kita simpan. Nanti saya akan buka maksud dia lepas ni. Lepas tu kalau boleh pesan, kalau ada yang link dengan Surah Masjid ke, pesan dekat mereka, bagilah kan gambar ni, screenshot ni, suruh dia amalkan. Kan saya dah bagi saya rujukan semua kat bawah. Jadi suruh dia amal. Nak baca bila ni? Witir ni ada pilihan. Satu dalam salat, masa tahiyat akhir tu. Sebelum bagi salam, baca doa ni. Satu lagi selepas salat. Yang kita biasa amal. Pun boleh. Yang saya buat, saya buat dua-dua. Saya lagi suka dalam solat. So saya baca dalam solat, tahiyat akhir tu saya baca siap-siap. Lepas solat tu kita baca untuk makmum dengar. Saya amal dua-dua sekali lah. So terpulang, yang penting bacalah doa witir ni. Dan doa lain pun nak baca boleh je. Cuma ni antara doa yang khusus tentang witir. Maka bacakanlah. Okay, ni bahasa Arab dia. Dan ini terjemahan dia. Ini terjemahan dia. Baik, jadi satu lagi juga pesanan witir. Kalau dah buat pada Ramadan, malam tu dengan imam, pagi jangan buat witir. Pasal ni pun ada juga, pernah dululah orang bertanya kan, masa Ramadan kita pimpin qiyam kat situ. Lebih kuranglah ayat dia kata apa kan, Ustaz tak buat witir ke? Kan, saya pun sebutlah dah buat dah malam tadi kan. Pasal witir memang kita biasa buat dengan imam tu. Jadi apa dia jawab? Dia kata, tak apa Ustaz tu witir malam tadi. Ni witir pagi pula. Dia pula ajar kita kan. Jadi kita pun bagi tahulah witir tak ada dua kan. Dalam hadis Abu Daud, la witrani fi lailah. Tidak ada dua witir pada satu malam. Jadi malam tadi ke pagi ke sebelum subuh tu kira malam lah, satu malam yang sama. Jadi satu witir je sebab dia dah witir tu ganjil. So kita dah buat kiraan ganjil tu dah. Kan satu ke ataupun kita buat 3 rakaat ke. Kan dia yang kita dah habiskan satu tu dah selesai. Kalau kita just buat 2 je lain, itu tak witir lagi tu, tak lengkap lagi witir dia. Kan 2 masih genap. Kan jadi dia yang satu tu, itu yang ganjil kan. Jadi itu kita fokuslah. So bila dah buat witir dalam Ramadan, malam tu, habis witir tu, dah cukup lah. Jangan buat lagi pagi tu. Kalau kita dah buat dah sekali cukup. Okay. Baik, so ni maksud dia lah. Saya dah buka ni. Mungkin ada nak ambil gambar tu, boleh ambil gambar. Kita ada yang bertanya tentang yang ke-12 lah. Nombor 12 tak ada apa sangat. Nombor 12 ni baca Quran je. Tadarus Quran. Nombor 11 baca Quran, baca sendiri. Yang ke-12 saya buka. Ke-12 ni tadarus. Tadarus ni dalam kumpulan lah. Paling kurang berdua. Baca giling-giling. Dan saling tegur lah. Dia tak ada syarat pun kena habis satu Quran ke 10 ke tak ada. Buat je. Tak, berapa ayat pun tak apa. Kita baca Yasin. Kawan kita baca Wal Quranil Hakim. Sadaqallahul Azim. Boleh lah. Ini sikit pun tak apa. On je lah. Yang penting baca. Yang penting buat. Yang amalan ni macam tu lah kan. Bab amalan sunat ni. Kita ingat satu je. Tak mampu berbanyak. Buat sikit lah. Jangan tak buat langsung. Apa pun jangan tak buat langsung. Contoh lepas solat.
nak wirid panjang-panjang tak sempat ke, ada urusan ke kan, letih ke, penat ke, jangan tinggal terus kan, buatlah sedikit pun jadilah. Kan kita zikir, paling kurang apa, istighfar, doa, paling pun doa yang biasalah, doa ibu bapa, doa Allah terima solat yang kita tahu kan, jangan tak buat langsung. Ni yang saya pesan selalu kepada anak-anak lah bila dalam program di sekolah kan, kita nak terlalu detail, terlalu tekankan sangat, takut mereka tak dapat terima. Sebab mood tujuan sekolah, waktu kita buat program pun santai kan, kita konsep kita santai tapi sampai. Jadi bila kita terlalu sangat macam kata ni syadid kan, kata terlalu rigid sangat, jadi dia takut menyebabkan dia tak terima langsung. Dia rasa macam aku ni terlalu memaksa kan. Lepas tu saya pesan, bila solat ni buat sungguh-sungguh. Lepas solat tu jangan terus bangun. Sebab saya perhati kebanyakan budak saya sebut ni bukanlah budak kecil yang main-main tu. Itu kita faham. Ni budak yang dah besar. Budak yang budak sekolah rendah yang tahun 5, 6. Ni dah besar kan. Yang tingkatan lagi besar, dah ada yang balik dah pun. Kebanyakan yang saya perhatilah budak lelaki ni, dia habis solat terus bangun. Tak adalah kata berdosa, cuma why not, kenapa tak nak amalkan zikir. Even budak saya sendiri pun, pelajar saya sendiri yang saya amal, yang kita praktik dia kat kelas, dia kata setahun jugalah kita praktis setiap hari. Lepas solat, amalkan zikir. Zikir yang saya sebut tu zikir ringkas je. Sebab tak nak bagi dia macam jadi beban sampai tak buat langsung. Itu pun ada juga budak yang tak buat. Kan? Walaupun kita ada kat situ pun dia tak buat. Dia tak ada pun rasa macam nak berlakon ke, tak ada. Jujur je kan, habis solat je bangun terus. Jadi kita pun tak bolehlah nak terlalu marah sangat kan. Sebab kalau marah nanti kan anti terus pula. Kita sendiri dalam kata apa, kebingungan. Kan? So tu kita pesan, buatlah sikit je kan. Paling-paling istighfar. Ni istighfar pun tak ada, habis solat terus bangun. Kan istighfar tak ada, zikir ringkas yang kita ajar pun tak ada, doa ringkas pun tak ada. Yang buat tu buatlah. Yang tapi habis je ni tak buat. Yang masuk dah kata satu kan, yang dah tahun 6 dah habis belajar sekolah rendah, habis sekolah agama. Jadi kita nak buat macam mana kan, nak tegur lagi pun jadi menyebabkan kita jadi gap pula. Kan dia datang tu pun dah bersyukur sebab jarang nak nampak budak tu datang solat masjid. So, bila dah datang tu kita takut tegur macam tu, takut dia tak datang pula. Kan. So akhirnya saya memilih untuk biarkan dululah, selagi tak buat benda maksiat tu, so okey lah. Kan, terimalah dulu kan. Pujuklah hati dulu macam tu lah. Yang penting kita cuba amalkan sekali, jangan kita sampai tinggal terus. Amalan sunnah ni, ingat satu benda, tak buat banyak, buat sikit. Pesan tu ke anak-anak kita semua kan, tak banyak pun sikit lah, jangan tak buat langsung tu. Jangan tak buat langsung. Dan kalau betul cintakan Nabi, sukakan Nabi kan, buktikan dengan perbuatan. Okey, baik, kita masuk terus kepada subtopik yang ketujuh, perkara yang membatalkan puasa. Saya kira ni mungkin terakhir lah kot pagi ni, saya tak sempat nanti kan. Okey, perkara batalkan puasa yang ketujuh ni, 7.0. Okey, baik. Jadi disebut, saya terus baca yang bahasa Melayu lah, tak sempat bahasa Arab. Yang ibarat tu kita untuk rujukan lah, rujukan sahaja yang belah kanan. Kita fokus yang kiri je. So batal puasa ada 10. Yang pertama, apa yang masuk sengaja dalam rongga mulut. Ini sudah pasti yang mana salah satu rongga terbuka yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ni bila masuk sesuatu dalam 5 rongga terbuka. Apa dia kan, yang mulut, obviously lah mulut ni bila telan, bila masuk dalam perut. Lepas tu telinga, lepas tu hidung, itu yang bahagian atas. Kemudian bawah, iaitu depan belakang. Kubul, jubur lah. So yang ni semua membatalkan puasa lah, bila masuk sesuatu dengan sengaja. Tapi ada pengecualian bila masuk, dan ada perkara yang terpaksa, itu ada pengecualian. Nanti kita bincang detail lah. Tapi asasnya macam tu. Bila masuk sesuatu dengan sengaja, maka dia kira batal. Sebab itulah bila merokok pun, kan, kalau merokok pun sebab apa batal, dia termasuk dalam isu. Dia masuk sesuatu waktu kan, vape contohnya,
Itu lagi lah wap air kan, bila masuk dikira memberikan satu kepuasan kan, dia masuk telat. Sebab tu jadi kira batal tu. Dan telah masuk dalam kategori yang membatalkan puasa lah. Kan. Betul yang kedua, pengsan sepanjang hari. Pengsan sepanjang hari dan tidur. Okay. Katalah kalau tidur sepanjang hari, adakah dia membatalkan puasa? Tidur sekalian. Mungkin ada wakil daripada apa ni, daripada jelah jemaah ni. Ada yang mungkin boleh direspon. Tidur sepanjang hari dan pengsan sepanjang hari. Adakah dikira sama? Maknanya tidur ni batal tak puasa? Tidur batal Ustaz kalau lama. Okay, baik, terima kasih kepada Kak Nur. Baik, wakil kepada jemaah. Okay. Jadi, tidur sepanjang hari dan pengsan sepanjang hari ni, walaupun nampak macam sama, tapi tak serupa. Pengsan sepanjang hari, ya, batal puasa sebab dia tidak ada kesedaran. Dia tak sedar, dia tak ada langsung satu conscience apa tu? Concern, conscience. Maknanya satu kesedaran, kewarasan tak ada. Satu kesedaran di puasa. Sebab dia memang totally tak sedar. Pengsan kan, tak sedar. Tapi kalau orang tidur, dia sedar lagi. Kesedaran tu ada. Maknanya kalau kita tidur, kita kejutkan dia boleh bangun. Itu bukannya pengsan. Kalau kita kejut tak boleh bangun langsung tu, itu kita pengsan lah tu. Sebab orang tidur ni, kita bila kejut, kena paksa, kena force sikit lah kan. Kalau orang tidur mati ni kan, kita tampar-tampar sikit ke kan. Kalau tak bangun juga, cuba kita bakar selimut je ke. Kita bangun lah tu. Jadi biasanya orang yang ni dia masih sedar. Kesedaran tu ada. Kalau orang pengsan tak ada kesedaran. So itu membezakan. Jadi orang yang pengsan sepanjang hari memang dikira batal. Kalau pengsan sekejap, dia kira tidur je. Itu bukan pengsan pun, dia kira tidur lah. Tapi kalau orang yang tidur sepanjang hari, pagi, subuh, habis sahur je, terus tidur. Betul, bangun dah maghrib. Oh, syok. Tidur, bangun dah maghrib. Bayangkan betapa nikmatnya macam ni. Contohlah berlaku. Jadi, walaupun tengok macam sama macam pengsan, tapi dia sebab ada kesedaran. Ada sedar lagi tu, dia bukannya pengsan. Bukanlah sampai tak sedar langsung. Itu beza dia. Bila tidur tu, dia cuma makruh. Tidur sepanjang hari makruh. Puasa masih sah. Yang dah tinggal solat tu wajib qada. Kalau tak sengaja dimaafkan. Contoh nak berlaku lah tiba-tiba dia tidur ngantuk sangat. Ngantuk sangat tidur, betul bangun-bangun tu dia dah masuk maghrib. Contoh lah, mungkin boleh berlaku kan pada orang yang kerja yang berat ke, orang yang ada apa-apa masalah ke apa kan. Kita dia macam tu. So kalau tidur ni tak batal puasa ni. Walaupun nampak macam sama kan. Dia masih sedar. So cuma makruh dan menyebabkan solat yang tinggal wajib qada lah. Tak kira dosa. Tapi kalau dia dah tak dikesedarkan, maknanya tak ada kesedaran, pengsan, itu baru batal. Itu perbezaan dia. Betul, suntikan salah satu ni depan belakang. Bukan suntikan ke suntik macam tu. Maknanya dia masuk sesuatu. Kubur dan dubur depan belakang, masuk sesuatu dengan sengaja. Itu membatalkan puasa. Kemudian muntah, saya kira obvious kita tahu. Membatalkan puasa. Okay, yang soalan-soalan tu kita jawab lagi kan. Lepas tu yang lagi ni jima, kita pun tahu dia pun sebab dia masuk ke dalam ni lah kata ni kan, depan belakang tu. Depan lah. Jadi itu membatalkan puasa. Kemudian keluar air mani dengan sengaja. Yang ni pun duk berlaku dalam kalangan budak kan. Budak darjah 4 dah pandai keluarkan air mani dengan sengaja. Kita panggil tu beronani lah. Kata bahasa budak ni dia panggil melancap. Kan. Walaupun ni agak sensitif lah, saya kena sebut juga. Sebab isu ni semakin jadi dalam kalangan budak ni. Budak-budak dah pandai. Sampaikan budak darjah 4 ni dia mengeluarkan baling dengan sengaja. Dia baling pun sebab tu. Dia melihat gambar yang tak betul, menonton video yang tak betul, sampai dia pandai pula keluarkan mani dengan sengaja. Sampai dia tahu pula istilah-istilah yang pelik berkenaan dengan perbuatan berjima. Budak darjah 4 ni, 10 tahun, lelaki. Kita rasa macam alam budak je. Tapi dia bila bercakap dengan dia masa berlaku kes lah. Cakap dengan kawan perempuan dia, bukan pandang mata,
pandang bibir, dia pandang tempat-tempat yang private. Sampai ada budak perempuan perasan. Ada yang perasan dia komplain dengan cikgu dia. So ada isu lah daripada situ yang kita dengar kan. Ada isu ni, dan bila siasat keluarlah satu, bila saya buat program kat sekolah tu, dengarlah isu ni. Kita pun jumpa berdepan, dia pun bercerita lah apa sebab jadi macam tu. Punya kesian kat dia juga sebenarnya. Dia terjebak dengan kawan-kawan dia yang mengajak daripada yang tak elok. Lepas tu dia dah rasa ketagih. Budak dah jam 4 tau. Dah jam 4 kita rasa tengok dia macam kecil budak je. Kita rasa alah budak je mana tahu apa-apa kan. Dia lagi advance daripada kita. Macam-macam dia tahu. Bab yang ni lah. Bab-bab yang tentang perhubungan. Macam-macam dia tahu. Macam-macam istilah dia boleh sebut. Berkenaan dengan perkara lucah. Yang saya sebut ni untuk sama-sama kita ambil kesedaran lah. Jangan rasa macam remeh benda ni. Pasal bahaya tu. Kalau dia tahu benda-benda macam ni, tak mustahil boleh berlaku hubungan berzina. Boleh berlaku tu hubungan berzina kan. Kalau contoh dia tahu benda-benda pelik ni, dia ada orang yang dia suka, mungkin dia pandai mengayat ke apa kan, sama suka, boleh jadi berzina. Kalau dia tahu benda-benda macam ni, tak mustahil dia ajak untuk buat benda tu. Ini nampak simple kan, tapi duk berlaku ni benda-benda macam ni di sekolah-sekolah pun dah ada dah. So kita kena tahu, kita kena pantau betul-betul lah. Jangan terlalu yakin sangat dengan anak sampai bagi dia handphone, dia pakai suka hati, duduk diam-diam dalam bilik, dia buat apa pun tak tahu. Jangan sampai macam tu lah. Biar kita ni jadi ibu bapa yang cerdik, yang cakna sikit lah. Jangan duk kata percaya benda tuli. Kata yang ketujuh, haid. Dia tahu, nifas pun tahu, bila dan murtad pun kita dah tahulah. Saya kira kita boleh selesaikan dulu untuk setakat ni, pada pagi ni. Dan kita nak habiskan dengan soalan yang ditanya pada Encik ni. Okey, baik. Admin, Ustaz solat tasbih baik buat siang ataupun malam. Kalau ikutkan solat-solat sunat, afdal, solat-solat sunat yang kita kata ada pilihan masa, afdal sudah pasti waktu malam lah. Kan bahkan riwayat Muslim, kan hadis riwayat Muslim disebutkan afdalus salatu ba'dal maktubah, iaitu yang didirikan pada waktu malam, qiyamul lailah. Iaitu solat afdal yang didirikan selepas solat fardu adalah solat pada waktu malam. Solat sunat lah waktu malam. So tasbih ni ada pilihan siang dan malam. So bila kita ikutkan ada pilihan, dan malam tu ada ni hadis yang menyebut dengan jelas lebih afdal, maka pastilah malam tu lebih afdal. Tapi pagi pun boleh buat tasbih ni, siang pun boleh buat. Macam yang memang siang tu memang kita buat siang, tak duha kan, memang kita buat siang. Tapi kalau yang malam, kalau ada pilihan buat malam. Dan kalau solat malam tu memang terbaik malam. Sebab apa ni? Sebab apa hikmah malam ni? Sebab malam lah waktu yang tak semua orang boleh buat. Itu je hikmah, yang kata itulah antara hikmah dia. Kalau siang, kita boleh nak buat, kita semua orang bangun, bergerak, semua orang mungkin bekerja, ada komitmen. Jadi nak buat tu, kekuatan tu dah ada dah. Kemahuan je. Kan? Tapi kalau malam, bukan kata kemahuan je, kadang-kadang kekuatan pun tak ada, orang mengantuk, letih. Orang tak pandai manage masa kan, kadang-kadang mengantuk, letih, tak buat. So bila malam dia lebih prioriti, sebab orang betul-betul buat tu betul-betul ikhlas. Orang pagi ni kadang-kadang, bukan kata ikhlas pun, kadang-kadang dia macam ikut orang. Orang lain buat, dia pun buat. Dia macam ada sebab tu. Kan? Kalau malam tak, memang dia memilih nak bangun, nak solat. Kan? So itu lebih keikhlasan. So daripada sudut hadis tu, riwayat Muslim tu, maka lebih afdal waktu malam lah. Okay. Terus inhaler, kini pun ada perbincangan khusus sebenarnya, ada isu-isu yang khusus. Saya buka dulu lah kot sebab dia berkaitan. So inhaler bagi orang yang sakit asma ni, sebabkan perkara tu darurat dan dia terpaksa, maka dibolehkan. Sebab dia berkaitan penafas, dia keperluan tu, perkara yang memang kena ada. So kalau kata membatalkan puasa, maka menyebabkan kesusahan pada dia. Sebab dia memang memerlukan perkara tu. Jadi dia mungkin berlaku kerap. Setiap hari paling kurang sekali tu ada. Kalau kata batal puasa, susah kat dia lah. Kan? Dalam setiap hari mesti dia ada lah kena-kena benda macam ni kan. Tiba-tiba kena pakai inhaler. Dan membatalkan puasa, jadi beban kat dia. So dia tak batal puasa. Cuma jangan pakai suka-suka lah. Bila betul-betul perlu, baru dipakai. Memang benda ni disebut dalam isu yang semasa,
Dan memang kita akan bincang juga. Cuma dah ada yang tanya, kita buka dulu lah slide. Okey, betul. Saya epilepsi, penyakit. Pingsan sekejap. Tak kira. Dia pingsan sekejap tak ada masalah. Dia kira istilah tidur. Yang pingsan sepanjang hari, daripada subuh sampai maghrib. Sepanjang hari. Kalau dia sekejap tu, dia dah kira tidur. Kalau sepanjang hari tak sedar, itu lain. Kan? Kalau dia tidur sepanjang hari lain, dia kira beza. Pingsan ni memang orang tak boleh sedar langsung. So, kalau dia pingsan sekejap, hilang kesedaran sekejap, dia bangun, dia dalam kategori tidur. Kalau dia tidur sepanjang hari, dia tidur. Kan dia tak ada kesedaran. Dia boleh dikejutkan. Cuma dia tertidur kan. Tapi kalau orang pingsan sepanjang hari lain, kita kejut macam mana pun takkan bangun. Itu yang batal. Kalau sepanjang hari ya. Kalau ditidurkan sebabkan medical, kalau ditidurkan ni walaupun istilah tidur, dia sebenarnya dikira sebagai pingsan ya. Sebab dia tak boleh nak dibangun kan. Sebab dia tak boleh nak bangun. Jadi kalau dia tidur sepanjang hari, maknanya kita panggil dia tidur pun, dia sebenarnya dia pingsan lah sebenarnya kan. Jadi sebenarnya dalam kategori pingsan, maka dia memang tak sah lah puasa dia. Kecuali kalau dia puasa, lepas tu dia ditidurkan. Okay, dia puasa kan, lepas tu dia tidurkan. Lepas tu dia, sebab ditidurkan ni sebenarnya dalam kategori pingsan. Walaupun istilah dia tidur, tapi dia sebenarnya hilang kesedaran. Hilang kesedaran tu dan dia bangun pun bila ada satu treatment baru dia boleh bangun kan. Satu kaedah rawatan. So, walaupun istilah dia tidur, tapi sebenarnya dia dah dikira sebagai pingsan. So medical kan. Sebab itu dikira sebagai tak sah lah puasa dia. Sebab dia kira pingsan. Okay, Ustaz juga tak boleh buat yang besar dan berikut ubat yang masuk biodegradable batal. Ini dalam kategori yang terpaksa. Kan? Jadi perkara ini merupakan sesuatu keperluan. Jadi bila dibuat atas dasar keperluan dan ia tak mengenyangkan, tak memberi kepuasan, maka dibolehkan. Dia tak masuk dalam rongga ke dalam perut. Walaupun dia masuk dalam belakang, tapi dia tak dalam masuk ke dalam perut kan. Dan tak memberi kekenyangan pun dan tidak kepuasan pun. Dia cuma keperluan darurat. Maka dia dibenarkan. Okay, lepas tarawih tu dengan witir, boleh lagi terus buat solat tasbih sendiri selepas witir berimam tu. Tasbih. Bukan boleh je. Tak ada masalah sebab tasbih ni dia tak ada syarat nak tidur dulu ke, nak buat selepas ke, sebelum ke. Yang penting kita buat malam pun boleh, siang pun boleh kan. Jadi tak jadi masalah. Boleh lah. Cuma biasa yang kebiasaan di seorang masjid lah kan. Dia kan buat pagi tu. So malam tu witir tu dah habis, dah tutup cerita dah. Makan moreh pula kan. Makan moreh pula. Lepas tu pagi tu bangun kiam tu baru dia akan buat. Itu pun atas ustaz, atas imam tu. Ada tempat dia memang tak buat pasal dia lama nak berdiri kan. Ada tempat yang dibuat. So tak kisah, boleh lah. Boleh. Dan tasbih ni sebenarnya, saya tutup dengan tasbih lah. Tasbih ni sebenarnya, dia tak ada pun khusus syarat mesti kena tasbih yang panjang. Tasbih ni boleh dibaca yang pendek. Tasbih ni apa? Paling kurang subhanallah. Paling kurang subhanallah. Yang tamam sempurna, betul lah kita baca lah penuh tu. Kan? Tapi paling kurang subhanallah. Jadi orang yang rasa susah nak buat sebabkan lama nak baca, letih, penat, kan? Sebenarnya boleh jadi ringkas. Lepas tu kalau saya buat tasbih, kan, saya akan buat kaedah dia sederhana. Saya tak buat yang baca yang perlahan, yang lambat tu. Baca pelan-pelan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau baca macam ni, kita mungkinlah boleh lagi nak fokus kan 1-2 rakaat tu. Masa rakaat 3 kalau buat tengah malam ni ngantuk juga tu. Takut tertidur, kita pun tak teringat kira. Jemaah pun takut tak dapat ikut. Jadi kalau macam tu saya kira hampir sejam jugalah kalau buat macam tu punya intonasi. So saya lebih gemar buat sederhana. Saya baca sekali nafas, kita ulang sebanyak 4 kali. Kita ambil macam ni je. Saya nafas kan? Saya nafas, sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada cukup nafas sikit. Okay, jadi 4 kali. So bila buat 4 kali, saya akan kira maknanya masa ikhram kita baca 3 kali nafas. Maknanya sekali nafas 4 kali kan. So 4, 8, 12,
tambah lagi 3. So saya buat kiraan macam tu, tak adalah nak kira satu jadi lambat, lepas tu kita pun jadi susah nak fokus. Saya buat kira nafas je, kiraan bernafas. So bila bernafas tu saya dah tahu, okey 3 kali nafas dah 12 dah. Okey, lepas tu tambah lagi 3. Itu yang first lah kan. Lepas tu rukun-rukun yang next tu 10 je. So 2 kali nafas. 2 kali nafas tambah lagi 2 kali. Macam tu je. So biasa macam ni, satu rakaat lebih kurang 7-8 minit. So normally yang saya buat, yang saya biasa tengok, saya buat setengah 4 rakaat tu, maknanya 300 tasbih, settle dalam setengah jam. Ini saya biasa buat. Yang biasa saya pimpin qiyam di mana-mana, saya pastikan cukup pagi tu 8 rakaat. So 4 tasbih dah. Lagi 4 saya buat 2 tahajud dan 2 lagi taubat. Dalam taubat tu saya buat hajat. Maknanya doa lah dalam hajat. Apa dalam solat taubat. Ini yang saya biasa buat lah. So 8 rakaat pagi tu kita akan buat. So biasa saya kira sejam. So setengah jam untuk yang tasbih, lagi setengah jam, lagi 4 rakaat tu tambah dengan doa sikit lah. Ada zikir-zikir sekali, munajat sikit. So ini yang saya biasa buat. Pattern macam ni lah. Dan benda ni saya kira lebih memudahkan sebab jemaah boleh ikut lebih senang. Kan berbanding yang buat panjang. Boleh je buat panjang tapi tak semua orang mampu. Dia takut khusyuk tu terganggu, fokus terganggu. Takut pula tertidur. Benda ni pernah berlaku juga. Orang tertidur pun ada time sujud. Sujud lama sangat. Orang baca tasbih, dia mungkin tak tertasbih, dia tertidur. Jadi macam-macam boleh berlaku kan. Itu saya ambil ke kaedah sederhana. Baca macam tadi. Dan sebenarnya subhanallah pun boleh. Baca subhanallah pun boleh. Orang nak betul ringkas macam tu pun boleh. Tak jadi masalah. Sebenarnya lah, walaupun yang afdal baca penuh. Tapi kalau orang tak mampu, sebut tadi kan, orang tak mampu buatlah sikit. Jadi itu pun dah kira okey lah. Baiklah, pesan tu untuk pagi ni dulu. Sekat ni dulu dah terlajak juga kita 40. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Kita akan bincangkan terus kepada ni aku isu-isu semasa. Mungkin minggu depan lah isu-isu semasa. Dan kita mungkin juga buka sambil-sambil tu ruang soalan lah. Maknanya nak tanya soalan ke apa pun, boleh tanya di ruangan chat. Sambil kita bincang, sambil kita jawab soalan. InsyaAllah. Mudah-mudahan dapat manfaat, dapat kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Diserah kepada Puan Sabariah lah untuk majlis. Alhamdulillah Ustaz, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz dan sahabat-sahabat yang setia bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang kita belajar. Dan Ustaz, mungkin minggu ni kita tidak boleh buka soalan. Mungkin di sesi yang akan datang kita cubalah untuk soalan secara bertanya dan juga secara dua hala lah. Okey Ustaz, untuk itu kita setakat ini dulu perjumpaan kita pada pagi ini. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah pada waktu yang sama minggu depan walaupun dah Ramadan. Mudah-mudahan boleh banyak manfaat untuk kita amalkan dan kita tahu apakah yang membatalkan puasa setakat ini. Okay, Ustaz, mohon tangguhkan dulu majlis kita. Silakan. Okay, terima kasih pada Bapak. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.